Selamat sejahtera, Vanakkam, Tajahau. Saya Suman Sivam kembali lagi dari channel kita Rakyat Malaysia. Hari ini saya kembali dengan satu isu berkaitan dengan kenaikan harga ayam. Di luar jangkaan pemikiran masyarakat, harga yang naik ini terlampau tinggi sehingga membuat masyarakat kita merungut terhadap harga ayam ini. Ya, hari ini saya ada pendapat saya untuk dinyatakan, untuk dibentangkan daripada video saya hari ini. Ya, pertama, ada beberapa pandangan dan kenyataan yang diberikan oleh kementerian di media sosial dan di berita kebangsaan kita. Seperti mana soalan itu? Kementerian masih meneliti dan mengkaji kenaikan harga barangan berkenaan yang diputuskan. Kedua, harga ayam telur naik, kerajaan jamin jaga kebajikan pengguna. Ketiga, harga ayam dan telur akan lonjak naik lebih tinggi jika intervensi kerajaan. Maksud dia, kalau kerajaan tak masuk campur, mungkin lagi tinggi harganya. Keempat, kenaikan harga barang 30 hingga 200% tahun ini rakyat perlu bersedia. Itulah yang dinyatakan kepada rakyat untuk bersedia menerima kenaikan-kenaikan harga barangan ini. Okey. Yang saya tidak faham, di Malaysia kita ada beberapa kementerian untuk mengawal harga-harga daripada dasar mereka. Itu adalah tanggungjawab mereka, seperti mana kementerian seperti MAFI, ya, MAFI, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Kedua, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Mereka lah kementerian yang mengawal harga, yang menjaga hak pengguna. Tetapi apa yang jadi pada kita hari ini, apa jawapan yang kita dapat daripada pihak-pihak menteri dalam kementerian ini? Okey, menteri memaklumkan kepada rakyat bersedia dengan kenaikan harga ayam. Adakah itu tugas seorang menteri untuk memaklumkan dengan rakyat untuk bersedia dengan harga barang ini ataupun mengurangkan harga barang? Tugas menteri sebenarnya apa? Tugas mereka untuk mengawal. Jika harga dia naik, mereka perlu kawal. Tapi di sini lain pula jadinya. Apa yang jadi? Dia memaklumkan kepada rakyat untuk bersedia dengan harga barang untuk masa ini. Tidak luar jangkaan. Rakyat tidak sangka jawapan daripada seorang menteri boleh keluar daripada mulut dia sebegini. Ya. Dan kedua, akan wujudkan situasi menang-menang antara pengguna dan perniagaan seperti jadi hari ini. Dia akan menangkan seperti apa? Menang kepada owner ladang. Menang-menang, situasi menang-menang pertama kepada owner ladang, itu dah tentu. Menang kepada pihak ketiga, itu pun dah tentu. Tapi yang kalah di sini adalah pengguna B40 ataupun perniagaan kecil. Seolah-olah seorang menteri menjaga hak seorang kapitalis. Menteri-menteri yang jawab soalan-soalan ini akan menangkan situasi pengguna dan penjual seperti seorang kapitalis, bukan seorang menteri yang menjaga hak pengguna. Ya, bukan itu yang rakyat mahukan daripada kenyataan seorang menteri ataupun kenyataan daripada kementerian-kementerian yang dipertanggungjawabkan. Sepatutnya apa yang diperlukan? Kita perlukan bila harga ayam ni akan turun, bila akan stabilnya harga ayam ni, sebab apa tiba-tiba naik? Kajian tu ataupun nak meneliti sesuatu tu daripada awal, bukan dah naik mendadak, dah luar jangkaan harga tu baru nak mula mengkaji ataupun meneliti. Sedangkan dasar-dasar yang diberikan untuk penjual ataupun pembeli adalah kerajaan. Dasar tu mereka yang buat untuk mengawal harga, untuk membetulkan harga, untuk mesra pengguna. Tapi yang di sini jadinya seperti seolah seorang kapitalis yang menjawab soalan-soalan daripada masyarakat, bukan daripada seorang menteri. Ya, tugas menteri pun bukan itu. Yang kita tahu tugas menteri adalah untuk menjaga dan mengawal harga tu. Tapi di sini lain pula jadi.
kita pun tidak faham apakah konsep demokrasi yang dibawakan dan apakah tugas seorang menteri yang menjaga hak pengguna dan kebajikan rakyat. Ya, tidak faham langsung di sini. Benda tu macam mereka pun dalam kerungsingan untuk menjawab soalan-soalan daripada rakyat. Ya. Data kita, okey. Ini data kita menunjukkan ayam yang kita gunakan di Malaysia sehari adalah 2 juta ekor. Ya, 2 juta ekor setiap hari. Itu dan data menunjukkan kepada kita. Tapi yang peliknya di sini, yang tak munasabah, kerajaan akan memberi kebenaran mengimport ayam sejuk beku sehingga 10,000 tan metrik atau 5.5 juta ekor sebulan. Okey. Saya nak tanya di sini, 5.5 juta ni untuk 3 hari guna sahaja. Adakah akan menyelesaikan masalah harga dan masalah kegunaan ayam ini di Malaysia? Adakah itu yang kerajaan nak bawakan? Ada yang akan nyatakan kenapa bawa pun tak boleh, tak bawa pun tak boleh. Bukan ini cara penyelesaian dia. Sebab rakyat bukan nakkan ayam dari import. Sedangkan dekat Malaysia ni punyalah banyak ladang ayam. Bagaimana rakyat nak tahu bagaimana harganya boleh naik sehingga begini? Kenapa boleh tiba-tiba naik harganya begini? Dan bila rakyat tanya pada kerajaan ataupun kementerian-kementerian diwajibkan untuk bertugas, soalannya tidak boleh diterima. Mereka menyatakan faktor cuaca lah, faktor dengan dedak naik harga. Itulah kita nak tahu macam mana harganya naik. Apa yang sebenarnya berlaku dengan harga ni? Siapa yang mengawal harga ni sebenarnya? Kerajaan ataupun kapitalis? Itu yang rakyat nak tahu. Ataupun kerajaan lebih menjaga hak kapitalis ataupun hak kebajikan rakyat? Di sini dah ada satu persoalan yang tidak ada jawapan daripada kerajaan. Ya. Jika begitu, kita tidak perlu ada kerajaan. Itu tegas daripada saya. Sebab kita memilih kerajaan ataupun kita ada satu kerajaan untuk mengawal harga-harga yang ada. Bukan nak membebankan rakyat lagi dengan naikkan harga ataupun nak mengkaji harga tu. Kalau mengkaji dapatkan penyelesaian, tidak boleh dipersilakan. Tetapi bila dikatakan mengkaji dan menelitikan tapi penyelesaiannya tidak dapat langsung, apa gunanya kementerian-kementerian dan dasar-dasar yang diperuntukkan daripada kementerian kepada masyarakat? Itu soalan. Itu semua soalan daripada seorang mahin yang susah. Jangan katakan, oh itu mungkin harga tu murah je, kita boleh beli. Jangan. Bila bagi pada orang susah, 10 sen pun akan memberi satu makna yang besar. Kalau kamu tak apa, kamu menteri, kamu esko, kamu diberikan pelbagai peruntukan percuma. Kami rakyat bekerja keras untuk membeli segala keperluan asas kami. Ya, bukan daripada segi bantuan saja, bukan semuanya di sini menerima bantuan. Tapi apa yang jadi hari ini daripada kerajaan ini, kerajaan telah membebankan rakyat dengan tidak mengawal benda yang wajib dikawal, benda yang umum dikawal, benda yang patut dikawal diabaikan. Benda yang tidak perlu dikawal dibangkitkan, tapi benda yang perlu kita jaga untuk kebajikan rakyat tidak dipeduli. Mengambil berat itu penting, kebajikan rakyat, sebab kami pengguna, rakyat ini pengguna nak beli sesuatu, mereka perlu tahu bagaimana harga ini boleh naik sebegini tinggi. Itu perlu tahu. Sebab kita tak tahu. Sebab tu kita ada kerajaan untuk mereka menyiasat. Tapi bila penyiasatan keluar pun tak ada jawapan juga. Oh, kami akan kaji, kami akan menyiasat dan minta kami bersedia untuk dengan harga ini. Bila kami dah bersedia, kami dah akur dengan apa yang jadi, kerajaan akan selesa. Bila kami dah selesa, kerajaan pun akan selesa dan mereka akan lupakan. Mungkin esok harga ayam naik lagi, harga barangan naik lagi berkali ganda. Ya, bukan itu yang kita mahu. Kita memilih kerajaan, kita memberi satu kuasa untuk menjaga kita, untuk menjaga rakyat. Tapi di sini jadinya kerajaan sendiri menjaga kapitalis. Itu terang-terang kita nampak, terbukti benda tu. Ya. Kawal harga sebenarnya sebagai di kementerian ataupun menteri patut kawal harga, bukan memberi 1000 alasan. Ya, tidak ada manfaat kepada rakyat.
Ya, alasan itu tidak ada manfaat untuk rakyat. Sebab rakyat sebagai pengguna perlu ada kawalan. Kita perlukan satu security daripada harga ni. Kita perlukan satu keselamatan harga ini. Takkan esok tiba-tiba naik lagi, kami nak akur lagi. Kita nak tahu daripada mana naiknya harga sebegini. Dan faktor-faktor apa yang menyebabkan harga-harga ayam ini naik, harga-harga barangan ini naik mendadak. Itu sahaja. Tapi jawapan yang diberi pun tidak munasabah langsung. Macamlah kita ini tidak perlu tahu, kita ni pengguna perlu tahu. Ya. Pihak berwajib seperti MAFI, Kementerian Perdagangan, dan sebagainya wajar mencari penyelesaian tanpa ada alasan, menyelesaikan masalah. Sebab kami nak tahu bila turun. Bukan kami nak tahu faktor lain. Bukan kami nak tahu ini sebabnya, bersedialah. Bukan itu yang kami mahu. Bila akan turun. Sebagai pengguna kami nak tahu bila akan turun. Ya, bila akan turun dan macam mana kerajaan nak kawal. Cara-cara kerajaan mengawal harga ini macam mana. Itu juga nak kita tahu. Bukan kita nak tahu benda lain. Faktor semua tak berkaitan dengan rakyat. Ya, faktor-faktor ni tak berkaitan dengan rakyat. Janganlah esok benda ni dah naik harga, tunding sana, tunding sini, itu salah dia, ini salah dia. Bukan itu yang kita mahu. Bukan itu yang kita mahu. Kita nak pihak berkuasa menyelesaikan masalah ini dengan segera, tanpa menunding jari, tanpa memberi alasan. Ya, takkan harga ayam naik kita nak tuding jari dengan penjual. Sedangkan benda yang dia jual itu daripada kawalan kerajaan. Bila dah harga naik, mestilah masyarakat akan tunding jari kepada kerajaan dan meminta persoalan kepada kerajaan. Tapi bila kerajaan sendiri tidak boleh memberi satu jawapan kepada masyarakat, dan jawapan yang diberi seperti seorang kapitalis, di mana lagi rakyat nak meminta jawapan? Di mana lagi kita nak penyelesaian? Sedangkan yang dipertugaskan, yang dipertanggungjawabkan tidak boleh memberi penjelasan yang tepat kepada masyarakat. Di mana lagi rakyat nak merayu? Sekarang rakyat merayu kepada kerajaan, tolonglah kawal harga ini. Janganlah membebankan rakyat. Sebab semua orang dah beban dengan harga-harga yang ada ini. Kita tidak boleh tahan dengan harga yang sedia ada ini. Dan ada juga yang menyatakan kalau mahal janganlah makan. Kami ni rakyat. Ayam ni, adakah ayam ni pun daripada kategori kayangan? Daripada kategori kayangan, sayuran naik, harga ayam naik, gula naik, apa lagi nak naik? Bila lagi kita nak tunggu? Kita faham situasi, tapi kita nak tahu juga kenapa naik. Berilah penjelasan yang kita faham. Beri penjelasan yang kita faham. Sebab tidak ada satu jawapan pun nak dikaji untuk kita bentangkan di sini. Apa jawapan kerajaan? Jawapan kerajaan mengkaji dan meneliti sahaja. Ya, tidak ada jawapan lain. Tidak ada jawapan lain. Itu bukan jawapan yang diperlukan oleh masyarakat. Ya. Kesimpulan saya di sini, Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan, Akta 723. Kerajaan harus menggunakan akta ini pada masa ini. Inilah masa untuk memperkukuhkan Akta 723. Ya. Sebab apa? Akta ini untuk barangan asas seperti minyak masak, beras, gula dan lain-lain. Sebab ini semua adalah barangan keperluan asas yang diperlukan untuk masyarakat. Ya. Dan dasar-dasar yang kerajaan buat selama ini hanyalah untuk menjaga kebajikan masyarakat. Tapi sekarang rakyat dah teraniaya, rakyat dah terbeban. Apa dasar lagi untuk diperkukuhkan untuk rakyat tidak terbeban? Mesti rakyat terbeban. Tidak ada istilah rakyat tidak terbeban. Sebab harga ini harga kayangan dah. Ya, saya harap kerajaan jangan menunding sana sini, memberi alasan tak tentu arah, memberikan satu jawapan tepat. Okey, kami akan kurangkan, kami akan kawal harga barangan dan kami akan kawal harga ayam. Segalanya kami akan kawal. Kawal, bercakap dan bertindak. Bukan bercakap, memberi kenyataan di media, lepas tu terus senyap tanpa ada apa-apa. Kami di sini nak penyelesaian dengan segera. Ya, seperti mana saya kata tadi, Akta 723 ini boleh digunakan untuk masa ini atas kawalan, mengekang
mencari punca di mana naiknya harga ini, memberitahu rakyat punca-punca sebab apa harganya naik, bukan memberitahu faktor dia. Ya, sebelum ini pun tak naik, kenapa tiba-tiba sekarang naik? Lepas tu mereka menyatakan pandemik dengan banjir. Habis tu susah kita nak gambarkan, banyak lagi kita nak persoalkan, tapi persoalannya tidak ada jawapan sehingga ini. Persoalannya tergantung di situ sahaja. Ya, saya harap sangat kerajaan boleh mengambil perhatian bebanan rakyat dan masalah-masalah rakyat. Sekian, terima kasih.